Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shrah lana sururana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna fahma wal ilma والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ashabul Fadilah, Fadil Ustaz Hashim selaku pengacara majlis pada pagi ini, Sahibul Fadilah, pengkuliah yang pertama yang saya hormati, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke tempat tuan-tuan pada pagi, dan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kereta WRM 3995 alam berbunyi. Sila tutup alam, jangan balik, tutup je alam WRM. Jadi hadirin untuk Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana tuan-tuan terpilih di kalangan ramai-ramai penduduk di Jertih ni. Tuan-tuan terpilih untuk berada dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan kita berada pada pagi Jumaat, yang mana kelebihan hari Jumaat ni kita tahu belaka. Salah satu fadilat ataupun yang kita sebut sebagai Sayyidul Ayyam, ketua ataupun penghulu hari ini, iaitu hari Jumaat. Antara amalan yang Nabi SAW ajar kepada kita ialah untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Berapa kali nak kena selawat pada Nabi? Semampu tuan-tuan. Nak kata sekali mustahil, sebab hari-hari kita akan berselawat kepada Rasulullah, khususnya ketika mana kita semayang. Bahkan menjadi rukun dalam salat. Kalau tak selawat kepada Rasulullah, tak sah salat kita. Paling kurang kita sebut Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat pada Rasulullah. Nabi SAW memberi banyak berita gembira kepada kita dengan banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Itu kita akan mendapat rahmat yang mencurah-curah daripada Allah. Setiap hari Jumaat, khatib akan pesan kepada makmum dalam khutbah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru kita semua, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam kepada-Nya. Tapi ramai orang tak faham. Waktu khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dia ingat itu tanda khutbah nak selesai. Waktu tu dia bersiap nak duduk tegak, nak semayang kan. Sebelum ni ruyuk tidur, start daripada ittaqullah sampai habis tidur. Bila dengar innallaha wa malaikatahu, dia start lah. Dia tak sedar ketika itu khitab tuju kepada kita. Sallu alaihi, berselawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita makmum duduk bawah, sunnah kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak mana nak kena berselawat kepada Rasulullah? Ma syi'tum, ikut suka tuan-tuan, ataupun ma syi'na, ikut suka kita. Fa in zidna fa huwa khairul lana, kalau banyak baik untuk kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, berapa banyak yang kami kena selawat pada kamu wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, ma syi'ta, up to you, ikut sukamu. Nah, ikut suka kamu. Mula-mula dia sebut sikit, ya, 1/3. Kemudian naik lagi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala 1/2. Kemudian naik lagi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sampai 2/3, sampai keseluruhan hidupnya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dan selawat yang paling utama itu
pada hari Jumaat ni kena banyak selawat. Sambil tuan-tuan dengar kuliah pada pagi ni, mulut mesti berkumat kami kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikut tuan-tuan yang paling mudah sekali. Sebab kata Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala, ulama besar di Tarim Yaman, ulama yang mempunyai anak murid puluhan ribu anak murid, ulama yang tidak perlu dipertikaikan lagi kredibiliti dia, kekuatan, kehebatan dia. Dia pernah menziarah almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, yang kami waktu belajar di Darul Anwar dulu kita panggil Ayah Zid. Saya sempat mengaji di Darul Anwar Pulau Melaka 6 tahun 94 sampai tahun 2000 kita mengaji situ. Kita kenal cara hidup Tok Guru macam mana, kita kenal macam mana perbuatan Tok Guru macam mana, kita ngaji dengan Tok Guru, kita kadang-kadang picit Tok Guru, kadang-kadang kena marah Tok Guru, kena marah lah. Kita kenal tentang Allah Subhanahu wa taala, perwatakan para ulama. Maka satu ketika Al-Habib Umar bin Hafiz pernah datang ziarah Tok Guru, bagaimana Tok Guru layan ulama besar Yaman ini. Tapi mari ke tempat kita, kadang-kadang ada setengah orang dia tak suka kepada Habib-Habib ni. Dia kata Habib ni ngarut laka ni, main selawat kuat ni, ngarut laka ni. Inilah satu tanggapan buruk, su'uzan kepada para ulama. Kalau kamu tak suka pembawakan dia, up to you, tapi mau jangan keji para ulama. Al-Habib Umar bin Hafiz dia kata paling kurang untuk orang awam kita kena berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kurang 1000 kali sehari. Itu orang awam, tuan-tuan. Saya dah mikirlah macam mana kita ni jenis dah tahu kita orang awam, kita berat lagi untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukadimah saya pada pagi ni, hadirin sekalian, saya nak ajak tuan-tuan sekalian, marilah kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bisnes dengan Allah. Man salla alayya marrah, siapa selawat pada aku sekali, Allah selawat pada dia berapa kali? Berapa kali makcik? Berapa kali makcik? Allah selawat pada kita? 10. 10 ni selawat Allah. Selawat Allah dimaksudnya keampunan Allah. Allah bagi kita 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad 10 kali. Dalam hadis yang lain, sekali selawat Allah bagi 10 hasanat pahala. Allah angkat 10 dosa, Allah tarik 10 dosa, Allah angkat 10 darjat. Sekali selawat Allah balas 30. Bisnes apa lagi yang paling mewah kecuali berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Mazi pada jilid ke-17 tentang bab kelebihan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Idris Al-Marbawi, ulama besar Malaysia ini, Malaya, yang pernah dinobatkan tokoh Ma'al Hijrah Malaysia, bila dia minta Syekh untuk berucap, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi salam dia tuan-tuan. Lepas tu selesai. Kita dapat anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat kampung 3 jam kita berucap tuan-tuan. Dia peringkat Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulama besar. Jadi mukadimah saya pada pagi ni ajak tuan-tuan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut kemampuan masing-masing. Sebab selawat ni besar kelebihan dia. Salah satu kata Syekh Idris Al-Marbawi, kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi mahsyar. Jadi pada pagi ni tajuk kuliah saya yang sebentar ni tuan-tuan sekalian, siapa pun hari Jumaat sampai pukul 11 ada sekitar 46 minit lagi. Boleh tuan-tuan ya? Relax, tuan-tuan duduk atas kursi, relax, insya-Allah. Kalau rasa lengah, bangun sekejap, duduk balik. Jangan balik dulu. Duduk balik, bukan duduk balik rumah, duduk balik. Jadi kita nak cerita pada tuan-tuan satu tajuk namanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila nak saya sebut nama Nabi Muhammad, tuan-tuan kat bawah sebutlah sallallahu alaihi
wasallam. Sebut selawat. Nabi kata orang yang kedekut, iaitu orang yang bila disebut namaku dia tidak sudi berselawat kepada aku alaihi salatu wassalam. Satu ketika hadis riwayat oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dan ashabus sunan yang lain. Satu hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat. Duduk dengan para sahabat, Nabi duduk dalam keadaan nyenggeng. Tahu nyenggeng? Sini orang panggil apa? Nyenggeng lah, nyenggeng. Tiba-tiba orang bawa datang kepada Rasulullah daging. Nabi suka daging apa, makcik? Mesti makcik akan jawab kambing. Ya tak gitu? Tak. Siapa khabar? Saya baca kitab Syama'il Muhammadiyah, Ustaz. Nabi suka kambing. Ya. Tapi Nabi makan kambing, kata para ulama, 6 bulan sekali Nabi makan. Kita punya ikut sunnah mengambing hari-hari. Mana? Ngambing nasi arak nasi arak. Nabi susah hidupnya, tak senang macam kita. Kita nak makan hari-hari pun tafadhalu, silakan. Selagi mampu pitih duit ada, boleh beli, tak ada masalah. Cuma Nabi tak makan macam kita makan. Tapi kalau diajukan kepada Rasulullah kambing, Nabi sangat suka kambing. Bahagian mana? Bahagian betih itu Nabi suka. Bahagian betih. Ketika tu dibawa kepada Rasulullah daging, Nabi pun ambil fanahasha minha nahsyata. Ada riwayat nahasa, maknanya Nabi ambil, Nabi gigit sekali gigit. Nabi pun betulkan kedudukan dia. Nabi pun sebut kepada para sahabat ketika tu. Ni tengah makan ni. Kita kalau bab makan, tak cerita bab akhirat dah. Kita cerita komen masakan tu. Oh sedap ni. Oh sedap sungguh. Dapat pula free, lagi sedap kita kata. Kita akan ulah bab makanan. Kita dah ulah bab benda lain. Akhirat jangan ulah. Sebab dia membantukan kita punya selera. Nabi kata ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Akulah sayyid, penghulu manusia pada hari kiamat. Atadrun bima dzaka? Kamu tahu tak kenapa jadi macam tu? Nabi tanya kepada para sahabat. Ni tengah makan. Tiba-tiba serius Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak jawab. Tapi Nabi sendiri menyambung kalam baginda. Nabi kata yuhsyarun nas, akan dihimpunkan manusia fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang satu. Namanya apa makcik? Mahsyar. Tempat dia mahsyar. Sekarang medan selera, bukan mahsyar, tak mahsyar. Mahsyar macam mana keadaan dia? La zilla illa zilluh. Tidak ada sebarang teduhan kecuali teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda boleh teduh. Habis kemah-kemah ni habis, rumah kita habis, pokok habis, awan habis, tak ada apa. Yang ada hanya teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala yang kalau boleh kita duduk, insya-Allah kita akan duduk bawah arsy Allah satu masa nanti. Insya-Allah. Nampak tak semangat orang jeretih ni? Patut semangat sikit. Kalau saya masuk pertandingan PU itu, penonton tak bagi respon, kalah awal, balik awal. Mujur saya sampai peringkat akhir. Penonton kena semangat lebih pada penceramah lain kali. Bangun. Jadi ketika itu hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, فَبَلَغَ النَّاسِ مِنَ الْكَرْبِ وَالْغَمِّ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ. Sampailah ketika itu manusia dalam keadaan yang sangat susah kehidupan dia. Karbi wal ghammi, maksudnya susah payah yang amat sangat. Kita bila kita mati nanti tuan-tuan sekalian, bila kita mati masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur, duduk dalam kubur, lama tempoh dia. Tengok P. Ramli mati pada usia 40-an. Dia duduk dalam kubur lebih daripada usia dia. Tengok orang dulu yang mati usianya 60, duduk dalam kubur lebih pada 1000 tahun duduk dalam kubur. Maknanya kita akan lebih lama dalam kubur berbanding duduk di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Bila tumbik daripada kubur, sedar-sedar mahsyar. By hook or by crook, kata orang bisu. Tak dapat tidak, mu kena keluar daripada kubur. Dan orang yang pertama keluar daripada kubur, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kubur. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab-kitab hadis.
Bila keluar daripada kubur, tiba-tiba duduk di satu tempat, sa'idin wahidin, mahsyar. Ulama bahas, mahsyar ni dekat mana? Mahsyar dekat mana, tuan-tuan macam Allah? Dekat Jeretih ke? Dekat Ipoh ke? Ipoh Mali Talak Sombong? Dekat Kota Baru ke? Newcastle? Ipoh pula. Mahsyar ni kata ulama, ada qil wa qal, mengatakan mahsyar ai fi Syam. Di Syam. Syam kat mana? Belah Palestin, belah Jordan, belah Syria, itu Syam. Bayangkan kalaulah betul pandangan ulama ini, tuan-tuan mati kat Jeretih, saya mati kat Ipoh. Contoh, kita keluar daripada kubur, gerak pergi ke Syam. Bergerak ni terpaksa bergerak. Kita keluar daripada kubur hufatan, uratan, ghurla. Hufatan, kaki ayam. Uratan, telanjang bulat. Ghurla ni kuluk lelaki tu, yang kita sunat tu, kulit tu, kuluk pun bercantum balik. Faham tak? Itu ghurla. Keluar daripada kubur, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, malulah kita ketika tu. Sebab orang dah pakat tengok aurat kita. Maka jawab Sayyidina Nabi jawab, tak ada wahai Aisyah, orang tak ada masa dah nak tengok aurat orang lain. Sekarang ada masa? Ada. Tengok orang puang, siapa dia tu, daripada depan sampai ke belakang kita tengok macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita faham hadis macam tu. Sekali tengok tak apa, dua kali tak boleh, tengkorak kamu tak. Tengok orang datang, kacau dia, kacau. Ingat orang lelaki je suka tengok orang perempuan. Orang perempuan pun suka tengok orang lelaki. Tu sebab Islam ada ghaddul basar, tundukkan pandangan. Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ayat yang berbunyi, tak ingat tu, dia tengah mari loading tengah loading ayat. Yang dikata yauma yafirrul mar'u min akhi, hari yang mana lari seseorang daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, daripada mak dia, daripada bapaknya, wa sahibati wa bani, daripada isteri dia, suami dia, wa bani, dan anak-anak dia. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih milalil. Syahid ni kat sini, setiap manusia ketika itu sibuk dengan urusan masing-masing, tak ada masa nak tengok orang lain. Waktu tu nafsi, diam bo, tu je. Jadi bangunlah kita semua, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, bergeraklah. Bila mana kadang bergerak macam tu, zahmah, keren sangat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab bagaimana keadaan mahsyar itu menjadi tempat azab yang sangat teruk, khususnya bagi orang kafir. Orang kafir ni ada riwayat dalam hadis mengatakan, dia sebut kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, ambillah kami sekarang, campakkan kami dalam neraka sekarang. Dia punya teruknya keadaan ketika itu. Dia tak sedar neraka tu lebih teruk pada tempat mahsyar. Ketika tu dalam keadaan yang sangat sibuk, tak tahu tak lalu nak buat apa, tiba-tiba ada yang berkata, siapa yang dapat tolong kita sekarang? Siapa dapat tolong kita sekarang? Maka ada yang berkata, alaikum bi Adam, kamu kena bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Bertemu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mencadangkan pergi jumpa Nabi Adam alaihissalam. Man huwa Adam? Siapa Nabi Adam? Jadduna, datuk kita. Fayatuna Adama, maka mereka mendatangi Nabi Allah Adam alaihissalam, jumpa depan Nabi Allah Adam. Para anbiya ni tuan-tuan duduk atas kerusi VVIP yang Allah persiapkan untuk mereka. Dia tak duduk macam kita, duduk tempat khas para anbiya. Nombor satu yang manusia pergi bertemu Nabi Adam. Fayatuna Adama fayaqul, dan mereka berkata, ya Adam, wahai Adam. Ni kita ni. Anta abul bashar, kamu bapa manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah cipta kamu dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhih, Allah tiup ruh kepada kamu. Ala tarawna ma qad balagana,
Kamu tak nampak ke apa telah menimpa kepada kami sekarang? Tak boleh ke tolong kami wahai Adam? Apa jawab Nabi Allah Adam AS? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm. Sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Dan Allah tidak pernah marah seumpamanya sebelum ini, dan selepasnya Allah takkan marah macam ni. Allah sangat marah sekarang, kata Nabi Adam AS. Aku tak boleh nak bantu kalian. Aku telah buat silap. Qad nahani 'anis syajarah fa asaitu. Allah pernah tegah aku daripada mendekati sebuah pohon dalam syurga dulu. Ingat tak kisahnya? Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hei Adam dan Hawa, la taqraba, mu dua orang jangan dekat hadhihi syajarah, pokok ni. Kalau dekat fatakuna minaz zalimin, kamu akan jadi orang yang zalim. Jadi dekat ke tak dekat? Dekat tuan-tuan. Bukan setakat dekat. Falamma dhaqa syajarah, tak kala mana mereka rasa pohon itu. Dhaqa, rasa, bukan makan, rasa aja. Badat lahuma sawatihuma, cabut habis pakaian dia. Wa tafiqa, berlari demo dua orang ni, ambil daun syurga, tutup aurat mereka. Akhirnya keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Allah Adam, Allah sangat marah pada hari ini, dan aku pernah melakukan kesilapan dahulu. Aku tak boleh bantu kalian. Nafsi, 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 diri saya, diri saya, diri saya. Idhabu ila ghairi, pergi cari orang lain, pergi cari orang lain. Malu tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, datuk kita, tak boleh tolong kita bertemu dengan Allah. Nak minta tolong, ni orang panggil kabel akhirat ada ya. Bukan dunia yang ada kabel. Nak masuk kerja ada kabel, nak buat tu ada kabel. Akhirat nak minta kabel Nabi Adam, Nabi Adam kata tak boleh. Pergi jumpa orang lain. Jumpa siapa? Nabi Allah Nuh AS. Jumpa Nabi Nuh pula. Bila jumpa dengan Nabi Nuh AS, sama juga. Kita kata, ya Nuh, wahai Nuh AS, anta awwalur rusul ila ahli al-ardi. Kamulah rasul pertama yang diutus Allah atas muka bumi. Kenapa dikatakan awal rasul, sedangkan Nabi Adam ada, Nabi Idris ada? Kenapa Nabi Nuh dikatakan awal rasul? Kenapa dipanggil awal, rasul yang pertama? Sebab kata ulama sirah dan ulama muhaddisin mengatakan, sebab Nabi Nuh lah Nabi yang pertama yang mengajak kaum yang derhaka kepada Allah supaya kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Adam semua beriman kepada Allah. Qabil walaupun dibunuh adiknya Habil, dia masih lagi seorang muslim. Zaman Nabi Allah Idris semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada riwayat mengatakan Nabi Allah Idris diangkat naik ke langit. Wa rafa'naka, kami angkat kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang tertinggi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Idris. Maka tinggal Nabi Allah Nuh. Tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kecuali 50, maknanya 950 tahun berdakwah. Kita dakwah ni tak sampai 40 tahun dakwah dah. Tak sampai. Orang tak dengar ceramah kita, merajuk terus balik awal terus. Bukan makmum balik awal, kita balik awal. Tak dah, malah aku mengajar orang dah dengar cakap aku. Pergi kuliah banyak kipah daripada makmum. Kecewa kita. Pergi terus terjun laut. Konon-konon ikan nun supaya telan kita. Konon-konon kita macam Nabi. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Usianya kata ulama alfasanah. Dia usia dia 1000 tahun. 950 tahun yang masuk agama Nabi Nuh hanya sekitar tak sampai 70 orang. Bayangkan tuan-tuan. Ada kata ustaz 70 tu ramai dah tu ustaz, sebab zaman Nabi Nuh tak ramai lagi orang. Tak betul. Zaman Nabi Nuh ada orang dah, ramai dah. Cumanya 70 orang yang menerima Islam. Nak sebutnya Islam ni bukan mudah. Kita khabar kat mak orang yang bukan Islam, non muslim, jom masuk Islam, dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Bukan mudah tuan-tuan. Tak percaya tanyalah pemimpin-pemimpin yang lama berkawan dengan orang Islam, masuk Islam tak? Tak masuk Islam. Sebab susah. Ada orang yang mudah masuk Islam, tengok kita cerita bab Islam, dia tertarik, dia pun mengucap kalimah syahadah, dia masuk Islam. Tuan-tuan rujuk surah Nuh. Surah Nuh ni surah sesuai bagi orang-orang pendakwah-pendakwah, dia kena hadam surah Nuh.
Apa kata Nabi Allah Nuh alaihissalam? Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah, saya ni berdakwah kepada kaum saya siang malam, 24 jam berdakwah. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada bertambah pun orang yang ikut saya, wahai Allah, kecuali mereka firara, lari di tampukang. Nabi Nuh datang, berbubu lagi. Macam tuan-tuan tengok jemaah tabligh mari, jemaah Karkun, mereka ni Allah berkati mereka. Datang rumah kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anak kata, apa? Orang tabligh. Tanya jawab. Kita ajar kat anak gitu. Suruh anak menipu. Ada yang jawab jujur, Waalaikumsalam. Tak ada orang, dia kata. Jujur mula-mula, lepas tu berlebong ke belakang. Nipu. Punya takut, Karkun. Macam tengok malakul maut datang ke rumah kita. Tak betul. Jawablah, tetamu datang, Waalaikumsalam. Dia tak cakap banyak, dia kata kami daripada jemaah keluar 10 hari, 11 hari ke 3 hari ke masjid ni, marilah sembahyang kat masjid. Tu je dia ajak. Tak ada dia kata saya datang nak makan tengah hari sini, tak ada. Dia ajak mari sembahyang. Jangan pula kita sombong mentang-mentang kita tok haji, bawa balik haji. Kita mungkin tok imam masjid tu. Awak tak kenal saya ke? Kita sound dia balik. Awak tak kenal saya ke? Saya tak kenal. Sayalah imam masjid tu. Awak tak payah ajak saya. Itu sombong namanya, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Layanglah baik-baik tetamu datang, bawa barakah. Dia balik keluar dengan segala kemungkaran ataupun segala bala dibawa dari, bawa keluar belakang. Nabi Nuh berkata kepada Allah, aku berdakwah mereka siang malam, tak bertambah wahai Allah kecuali semuanya lari. Siapa yang lari? Termasuk yang lari ni isteri Nabi Nuh alaihissalam. Macam-macam. Cuba tengok surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ni surah sesuai untuk tuan-tuan khabar kepada bakal menantu tuan-tuan. Tadi Al-Fadhil Ustaz cerita bab cerai, cerita bab suami isteri. Surah At-Tahrim ni surah yang sangat relevan hatta sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah, relevan. Mengkisahkan kisah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada penghujung ayat Allah bagi perumpamaan dua orang rasul, iaitu Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut alaihissalam. Dia ada isteri, masing-masing isteri mereka derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh 950 tahun, isterinya derhaka, anaknya Kan'an bin Nuh derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana macam tu tuan-tuan macam Allah, apa lagi kaum Nabi Nuh buat? Kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tak kala mana kami berdakwah kepada mereka, mereka buat macam mana? Ja'alu asabi'ahum, mereka ambil tangan ni, jari-jari ni, letak dalam telinga. Itu menunjukkan betapa teruknya. Dia tak letak satu jari, asabi' ni jari-jari. Itu menunjukkan betapa teruk, tak nak dengar betul apa Nabi Nuh sebut. Wastaghshaw siyabahum, ambil baju tutup kepala dia. Wa asarru wastakbaru istikbara, bertambahlah mereka derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kenakan bala kepada mereka, banjir yang besar. Dah kenapa Nabi Nuh tak boleh tolong ketika tu? Ketika tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ada riwayat mengatakan Nabi Nuh tak nak tolong ataupun tak boleh tolong sebab dia rasa bersalah. Apa bersalahnya Nabi Nuh? Tak kala mana bahteranya sedang berlayar, hujan turun lebat, air daripada bumi keluar memancut-mancut, daripada langit turun dengan lebatnya, banjir besar yang berlaku ketika berenang ataupun berlayar bahtera Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tiba-tiba dia melihat anaknya Kan'an sedang lemas. Tuan-tuan, kita ada anak yang nakal, setara mana nakal pun anak tu anak kita. Betul tak? Anak kita, darah daging kita. Benci setara mana kita dengan anak, tengok anak susah, kita susah hati. Nabi Nuh tengok keadaan sedang lemas. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak yang aku sayang. Ya bunayya, anak yang aku sayang, irkam ma'ana, mari naik sama dengan kami. Mari naik. Irkam ma'ana, mari naik. Apa kata anak dia? Ni orang kata tak ada hidayah, siapa mati tak ada hidayah. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku akan cari mana-mana gunung. Dia tak kata pokok tuan-tuan, gunung. Maksudnya
Laut ketika tu air tak tahulah besar mana. Kalau bah 2014 hari tu kita tengok, saya pergi buat ekspedisi bantuan Manjur Kuala Kerat, Allahu Rabbi, daripada lorong kecil sungai tu jadi bapak laut, kata penduduk kampung. Kita tengok pokok coconut tree, pokok kelapa tu merah pokok tu, maknanya air sampai ke atas. Saya kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu gambaran kita dapat lihat di Malaysia. Tak tahulah zaman Nabi Nuh macam mana, akhirnya anak dia pun lemas. Allah kata maujun, mari ombak sekali hempas, dia pun lemas dan mati. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan anak saya. Allah pun tegur Nabi Allah Nuh, bukan marah, Allah tegur. Dia bukan ahli keluarga kamu wahai Nuh, dia di kalangan orang yang kafir. Nabi Nuh ingat itu adalah marahnya Allah pada dia. Sampai dia kata kepada kita, lah, tak boleh nak bantu kamu semua. Keluar dah perak tu, tak boleh bantulah mu orang semua, pergilah cari orang lain. Hadis ni panjang tuan-tuan, saya cuba ringkaskan selaju mungkin. Sebab tuan-tuan pasti akan tengok saya tengok jam, tengok saya tengok jam ke, tak apa, saya panjangkan sikit. Panjang tak mana pun, setakat pukul 11 je dah gitu. Ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dia kata pergilah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Man huwa, siapa dia? Nabi Ibrahim ni jawatan dia Khalilullah, best friend Allah. Khalil maksudnya best friend. Kalau tuan-tuan ada best friend, menteri-menteri lah contoh, ataupun esko kerajaan, menteri besar ke, DO ke, pembantu DO ke, kan mudah buat kerja. Saya pernah satu ketika, sebab kita ngajar merata tepat, pergi bank CIMB. Sampai kat bank tu, Allah penuh orang. Kita nak patah balik dah, tiba-tiba daripada kaunter tu ada seorang kata, Ustaz, mai Ustaz. Saya pula jadi pemalu yang amat sangat, walaupun nampak ganah muka, tapi pemalu orang dia. Dia kata, mai Ustaz, mai. Saya pun pergilah sebab ambil kesempatan tu lah, waktu-waktu pemalu sekalipun, sebab malu tunggu lama. Orang yang duduk tu tengok saya mungkin kecil besar je, dia kata, Ustaz ni nak mari lambat dapat pers pergi depan. Itu orang panggil kabel optik ke, wifi ke, benda ikut tuan-tuan lah nak kata benda. Maksudnya dimudahkan. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, best friend Allah. Ketika mana umat manusia minta tolong dengan dia, dia kata aku tak boleh tolong kalian. Tak boleh tolong juga tuan-tuan. Aku ada buat 3 kesilapan, kata dia. Ada riwayat kata salah sakazabatin, 3 pembohongan, kata Syekh Idris Al-Marbawi, iaitu helah, bukan bohong, helah yang dia buat. Apa dia? Salah satunya ketika mana orang menyembah, orang ajak dia pergi, jom heboh, jom kita heboh. Zaman Nabi Ibrahim dah ada dah, jom heboh ni. Cuma tak letak title TV3 je. Bagaimana untuk buat pesta sembah pada patung? Ketika tu Nabi Ibrahim kata, ini sakim, saya dok sihat. Bila tak sihat, mereka ambil Nabi Ibrahim kuarantin zaman Nabi ada dah tuan-tuan, bukan zaman kita je. Kuarantin kat mana? Dekat dengan berhala mereka. Apa kerja Nabi Allah Ibrahim? Dia ambilnya kapak, dia ketuk semua berhala kecil, ketuk. Last kali dia sangkut kapak tu dekat berhala paling besar sekali. Bila mana penduduk kampung balik, tengok berhala pecah habis. Tuan-tuan jangan buat zaman kita sekarang. Tetap kena tangkap lah tuan-tuan. Ini kita masyarakat majmuk. Ini kisah dahulu kala. Ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana tinggal macam tu, dia kata siapalah yang buat gini kat Tuhan kita ni, jahat sungguh. Maka ada yang kata tak ada orang lain dah, yang buat ni mesti Ibrahim, sebab dia seorang je tinggal sini. Dia pun ambil Ibrahim, bawa depan tu, dia kata anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, mu ke yang buat kepada Tuhan kami ni, wahai Ibrahim? Dia kata saya tak buat. Cuba tengok siapa yang pegang kapak tu. Cuba tengok siapa pegang kapak, saya ke dia? Dia pun tengok patung tu pegang kapak, sambil berpaling antara satu sama lain. Dia kata macam mana yang tak bergerak boleh katak yang kecil, dia kata. Nabi Ibrahim nak suruh dia berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satu 2 daripada 3 pembohongan yang Nabi Allah Ibrahim buat. Yang ketiga, kerja rumah tuan-tuan kena cari sendiri. Apakah yang ketiga itu? Itu soalan dia. Ada hamper kat belakang.
yang disediakan pihak pengaduan. Jadi dua pembohongan ni bukan bohong, helah Nabi Allah Ibrahim. Macam kita lah tuan-tuan, kawan-kawan ajak tikar nombor, dia kata pergi tikar nombor Kuantan ada dekat dengan kita tu, orang duduk Kemamang nak pergi tikar nombor di Kuantan tu. Kita pun khabar minta maaf lah, saya demam. Kita nak cakap aku tak nak, takut dia penampar kita, sebab kita takut. Kita kata saya demam walaupun tak demam, ataupun saya baru positif COVID contoh. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sebenar nak lari, tak apa, hukum halah begitu, tak jadi masalah. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim kata, saya tak boleh tolong kalian, pergilah kamu bertemu dengan Nabi yang lain. Pergilah kamu bertemu Nabi Musa AS. Nabi Musa ni apa kelebihan dia? Kalimullah, yang boleh bercakap direct dengan Allah tanpa perantaraan Jibril AS. Ini Nabi yang luar biasa. Dalam Al-Quran, Nabi yang paling banyak kisahnya Nabi Musa AS, sebab dia mendapat ummah yang paling kepala pengak atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Bani Israel. Nabi Musa tak boleh tolong tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata pergi cari orang lain. Ni saya ringkas ni. Dia pergilah kamu bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Musa tak boleh tolong sebab apa? Dia kata aku pernah bunuh orang yang mana Allah tak suruh aku bunuh. Ingat tak kisah tu? Ketika mana ada orang yang berbalah antara Kibti dengan Bani Israel, kaum ni, tiba-tiba Nabi Allah Musa tertolak. Ada riwayat kata tertumbuk, ada kata tertampar. Seorang bangsa Kibti, bangsa Firaun, mati on the spot, KO, punya kuat tangan dia. Punya kuat Nabi Allah Ibrahim. Ada riwayat kata besar Nabi Allah Ibrahim 40 zira'a, 40 hasta. Sama seperti mana besarnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Khuliqa Adam, dari riwayat Imam Al-Bukhari, khuliqa Adam 40 zira'an, dicipta Nabi Adam, tinggi dia 40 hasta. Tinggi mana? Agak-agak menara tu boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu besarnya Nabi Allah Adam alaihissalam, tingginya. Dan kita boleh rujuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang pelik tapi hadis itu sahih. Ketika mana Nabi Allah Musa menampar Israel, tuan-tuan pernah baca hadis tersebut? Nabi Musa tampar Israel, malakul maut. Kita boleh tampar? Tabak lahum, tak boleh tampar. Dia tampar tu bukan setakat tampar, cabut mata ni. Balik-balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata pada Nabi Musa, kabarkan pada Musa, berapa lama kamu nak hidup lagi? Sebab Allah perintahkan malakul maut untuk cabut nyawa Nabi Musa. Tuan-tuan balik ke rumah yang kedua, cari hadis ni dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada kedua-duanya kisah Nabi Musa menampar malakul maut. Tapi saya tak kisah yang tu, saya nak kisahkan bagaimana Nabi Musa kata, aku tak boleh bantu kalian. Pergi bertemu Nabi Allah Isa alaihissalam. Jumpa Nabi Allah Isa, sama je jawapan dia. Cuma dalam riwayat Imam Tirmizi, walam yadhkur dhanba, tak disebut dosa dia apa, silapnya apa. Tapi dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan kenapa Nabi Musa tak boleh tolong, sebab dia malu kepada Allah, manusia mengambil dia menjadi Tuhan. Kan orang Kristian jadikan Nabi Allah Isa Tuhan, dia malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Last kali Nabi Isa kata, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pakat pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita kata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta habibullah, kamu kekasih Allah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampun dosa. Khirru sajidan li rabbi, maka aku menyukur sujud kepada Tuhan. Nabi lain kata tak boleh. Nabi Muhammad diberi keistimewaan. Wa rafa'nahu, kami angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tertinggi. Kita baca doa kan, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Faham tak makna kita baca? Oh, tadah tangan kemain nampak tiok hitam, tadah tapi tak faham benda kita baca. Kita doa, kata Nabi, siapa baca doa selepas azan ni, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat daripada aku. Dan kita tak baca. Orang tadah tangan kita tadah, orang baca kita tak baca. Ketika mana Nabi Muhammad menyukur sujud, waktu Nabi sujud, fafatahallah. Ni Nabi sebut ni, Nabi cerita kepada umat dia,
dibukakan kepada aku puji-pujian yang mana Allah tidak pernah bukakan dan berikan kepada makhluk sebelum daripada aku. Maksudnya Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad sejenis puji-pujian kepada Allah. Nabi pun puji Allah, puji Allah, puji Allah, puji Allah. Tiba-tiba ada yang berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, angkat kepala kamu, sal, mintalah. Ada makcik Sal sini nama, suami panggil Sal, ada Sal maksudnya minta. Kalau suami nama Sal, isteri kita dia suka minta, memang sebab kita cakap gitu, sal, 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 mere sate. Itu lagu sate tu tak, India. Bila mana ketika itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, sal, mintalah, tu'ta, kamu akan dapat. Washfa' tu syafa', kalau kamu nak bagi syafaat, syafaatmu akan didahulukan dahulu. Ketika itu kata Rasulullah, fa'arfa'u ra'si, aku angkat kepala aku, kemudian aku berkata, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Inilah tempat yang Nabi kata ummati, ummati, ummati. Yang orang kata Nabi waktu nak mati, Nabi sebut ummati, ummati, itu hadis tu tak tepat. Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tepat iaitulah hadis ketika mana di bumi mahsyar, Nabi kata, wahai Allah umatku, wahai Allah umatku, wahai Allah umatku. Nabi tak kata ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku sahabat-sahabat saya, ya Rabbi zaujati, wahai Allah isteri-isteri saya, ya Rabbi abnai wa banati. Nabi tak sebut yang tu. Nabi sebut ummati, ummati, ummati. Dari riwayat Imam Al-Bukhari, ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Nabi sayang benar kita, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Dah kita sayang dak Nabi, nak tanya sepatah. Sayang dak Nabi. Dah siapa duk lawan Islam, siapa duk tolak Islam, siapa duk menyokong orang melakukan maksiat kepada Allah. Semalam kemarin saya ditegur satu makhluk asing ini. Tuan-tuan pun tahu gamaknya, saya tegur. Masuklah Cosmo, masuklah Astro Gempak, masuklah radio. Saya tegur satu orang ni yang memang dia suka buat kontroversi dalam negara. Saya tegur dia bukan sebab saya nak tarik crowd dia, tak. Saya sebut kat isteri saya, abang salah ke tegur dia ni? Abang salah ke tegur? Tak. Saya tegur dia sebab apa? Dia rakam album terbaru ataupun single dandut dengan seorang penyanyi dandut gerudi Malaya, made in Malaya. Namanya tak sebut lah, nanti tuan-tuan Google pula, tak payah sebut. Saya sebut kenapa membuat macam ni? Tak cukup lagi Allah bagi kamu kaya, kamu nak jadi macam Qarun. Itu saya tambah pagi ni, nak jadi macam Qarun ke? Allah bagi nikmat banyak, nikmat Allah bagi, kemudian tiba-tiba Allah tarik baratatan, tiba-tiba baru musnah. Waktu Ramadan hari tu dia buat lagu apa? Kelepak kelepuk, kelepang kelentung, apa dia lagu dia? Dia jemput cacing-cacing jadi tukang menari. Kita marah. Dia tak minta maaf pun, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi nak tarik balik video, tak tarik. Itu melanya metonya, sombongnya dia dengan apa yang kita tegur. Semalam keluar pula video baru. Kalau beli dengan artis seksi, ada pula makcik seorang joget dengan dia, gaya artis tu dengan dia pula. Viral pula, tuan-tuan. Seolah-olah nasihat yang kita bagi ni masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab zaman sekarang, tuan-tuan, zaman fitnah. Orang nak buat bisnes, lagi banyak orang kecam kita, lagi bisnes kita kencang. Itulah fitnah akhir zaman. Saya tutup dengan kuliah saya pada pagi ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala minta maaf lah, tak dam pukul sebelah ni. Saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, badiru bil a'mal, bersegeralah buat amal, tuan-tuan. Fitanan ka qata'il lail muslim, fitnah akan datang seperti mana malam yang menyeliputi. Seorang pada waktu pagi dia beriman kepada Allah, tiba-tiba pada waktu petang dia kafir kepada Allah. Pada waktu petang dia beriman kepada Allah, pada waktu pagi dia kafir kepada Allah. Puncanya, tuan-tuan, yabi'u dinahu bi ardin minad dunya aw kama qala. Dia jual agama dia dengan sebab sedikit mata benda dunia. Fulan ini, individu ini
dia jual agama dia, dia langgar perintah Allah, dia bangga dengan maksiat dia lakukan, Allah sebut dah yabi'u dinahu, dia jual agama dia bi'aradin minad dunya, dengan sedikit mata benda dunia. Allah akan tanya pada dia simpulan ini. Mu tunjukkan video ini kepada masyarakat Malaysia, seluruh dunia dapat lihat. Mu nak tanggung ke dosa orang tengok perbuatan kamu? Tu soalan saya ajukan pada dia. Kamu tak malu ke anak kamu tengok anak kamu bertudung, isteri kamu bertudung, mak kamu bertudung, tapi kamu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul lah kisah hadis kursi, Allah kata khairi ilaika nazilun, kebaikan aku curahkan kepada kamu wahai manusia, wa syarruka ilayya sa'idun, tapi kejahatan kamu bawa naik kepada aku. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala sehabis-habis malu. Betul juga kata Rasulullah, idza lam tastahi fasna' bima syi'ta, kalau kamu tak malu, kamu buatlah apa kamu nak buat. Tuan-tuan, jagalah anak-anak kita, jagalah keluarga kita, khususnya para lelaki rijal ini, semuanya ketua keluarga. Kita ada anak-anak, isteri, kita ada anak-anak, jagalah anak-anak kita untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, mendengar kalam Allah, kalam Rasulullah, kalam ingatan, dan kita ikut kebaikan-kebaikan yang ada insya-Allah. Akhir sekali saya kempen sikit pada tuan-tuan dua perkara. Yang pertama, jemput datang program esok di Masjid Ibn Abbas, Kampung Nyirih, Kampung Nyirih, Pekalan Nyirih, kursus faraid. Tuan-tuan kalau ada masalah faraid, jemput datang. Jangan bila selesai masalah cabut lari tu, tunggu sabar habis. Daripada 8 sampai jam 12, sebab saya terpaksa balik jam 12 tu, patut 12.30. Datanglah tuan-tuan secara percuma sahaja insya-Allah. 50 yang terawal katanya dapat buku percuma. Saya juga bersama dengan saya edarkan flyers kepada tuan-tuan, dan itulah misi utama kami datang ke bumi Besuk dan Jertih ini, untuk kita mencari dana pembinaan kompleks pendidikan Baitul Dia. Tuan-tuan kalau ada Facebook, tuan-tuan rujuklah dalam Facebook saya, PU Said tu, hari-hari saya update, hari-hari, kulla yaum, setiap hari. Rujuk kat situ, nak cari apa maklumat kat situ, atau pergi ke Facebook Baitul Dia, tuan-tuan akan nampaklah apa benda yang PU Said duk kecohkan sangat ni, benda baik ke benda buruk. Daripada hari ini saya edarkan flyers kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada masa, ambil snap flyers tu, hantar kepada WhatsApp group yang kita ada, pakat-pakat menyumbang. Kita dah berjaya mengutip dana sebanyak 2.3 juta ringgit dah. Sekitar tu kita dapat. Dan kita dah belanjakan sekitar 2.13 juta ringgit. Kita nak bakinya sikit lagi, sekitar 660,000 K je lagi. Kita nak untuk mencukupkan dana tersebut bagi membina sebuah pusat pengajian tahfiz vocational. Kita ada 6 subjek vocational yang kita sediakan kepada para pelajar. Tuan-tuan infaklah semampu diri tuan-tuan. Kita ada tabung yang kita sediakan insya-Allah. Seikhlas hati tuan-tuan, niatkan untuk juga orang tua kita, saudara-saudara mara kita yang telah meninggal dunia. Dan akhir sekali saya dah bawa produk yang saya keluarkan sendiri. Saya juga seorang businessman. Konon-konon nak jadi macam Abdul Rahman bin Auf lah. Tapi yang jadi Abdul Rahman bin Auf kena ada supporter dia, kena ada pembeli. Dulu masa buy Muslim first, ramai orang support. Bila mana hilang buy Muslim first, tak ada orang nak support dah. Banyak support saja tuan-tuan, insya-Allah Subhanahu wa taala. Saya dah keluarkan produk namanya Cocotin. Ratah saja pun sedap. Memang ratah pun sedap tuan-tuan. Khususnya budak-budak lah. Orang tua jangan ratah, habis cepat dah. Dan dia satu lagi kelebihannya, setakat kita berniaga dekat 3 tahun ni, dia musuh sembelit nombor 1. Sebab kita ada elemen buah tin kat situ. Kalau tuan-tuan biasa dengar tamar koko, itu guna tamar. Kita guna buah tin, Cocotin. Ada orang buat produk Cocotin wa zaitun, dia tambah zaitun kat belakang. Lepas ni ada Cocotin wa zaitun wa coconut tree pun ada lepas ni. Tapi apa yang penting saya keluarkan Cocotin ni, sahabat berminat boleh dapatkan depan ni insya-Allah. Dan juga terakhir sekali, saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap bicara dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, adik kakak, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya akramal akramin akrimna wa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Sayangilah mereka sama seperti mana mereka sayang kepada kami waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ibu dan ayah kami telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, telah pergi meninggalkan kami ya Allah, lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Yang Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami lubang daripada lubang-lubang neraka-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Jadikan anak-anak kami, zuriat kami, anak-anak dan zuriat yang salih salihah, yang mampu menghadiahkan doa mereka setiap hari untuk kami ya Allah, yang mampu menguruskan jenazah kami suatu masa nanti ya Allah, yang mampu menjadi imam kepada jenazah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya akramal akramin, akrimna, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal